أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di majlis-majlis, maka lapangkanlah, nescaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, nescaya Allah akan mengangkat darjat orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Dan Allah Maha teliti akan apa yang kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang dibacakan tadi menceritakan kepada kita tentang kelebihan orang yang berilmu yang akan Allah angkat darjatnya. Bagaimana kita selaku ibu bapa mampu menerapkan nilai ilmu dalam jiwa anak-anak kita seawal usia bayi? Suka untuk saya berkongsi beberapa cara dan tips untuk manfaat bersama yang akan dikupas mengikut beberapa cabang ilmu. Pertama, pendidikan tauhid. Sejak bayi, lazimilah dialog dengan anak kita seperti pertanyaan, siapa Tuhan kita? Sudah tentu belum ada jawapan dari mereka. Namun kitalah yang memberi jawapan. Allah Tuhan kita. Dengan pelaziman tersebut akan menerapkan nilai ketauhidan dalam jiwa mereka. Apabila meminta anak-anak melakukan sesuatu perkara, highlightkan betapa baiknya Allah. Contohnya, jom kita solat sekarang. Allah suka orang yang awal menyahut panggilannya. Elakkan dari menggunakan ayat, jangan tangguh-tangguh solat, nanti Allah marah. Yang kedua, pendidikan agama. Lazimi membaca doa dalam setiap perbuatan bersama-sama dengan anak-anak kita seawal mereka bangun tidur. Sambutlah awal pagi mereka dengan ucapan salam dan bacalah doa bangun tidur bersama-sama mereka. Bacakan doa semasa hendak minum susu, naik kenderaan dan melangkah ke toilet. Bagi anak yang telah bersekolah, boleh kita praktikkan solat jamak dan qasar dengan penerangan yang sempurna apabila kita bermusafir dan juga perjalanan pulang ke kampung. Yang ketiga, pendidikan matematik. Semasa turun naik tangga, kita bersama-sama anak-anak kecil boleh membilang anak tangga. Anak yang bersekolah, kita boleh lakukan aktiviti di dalam kereta seperti penambahan atau membundarkan nombor pada plat kenderaan. Aktiviti yang dilakukan secara pertandingan sesama ahli keluarga ketika menempuh perjalanan yang panjang pasti lebih menyeronokkan. Ajarkan anak-anak kita 0.5 pada jam. Mereka mampu untuk membaca waktu. Yang keempat, pendidikan am. Anak-anak boleh diterangkan mengenai negeri mengikut huruf pada plat kenderaan. Contohnya, B pada negeri Selangor, C untuk negeri Pahang, D untuk negeri Kelantan dan seterusnya. Baca dan faham signboard pada jalan raya. Sekurang-kurangnya, anak seawal usia 3 tahun sudah tahu menilai warna pada lampu isyarat. Jadi, tak adalah kita memecut apabila lampu isyarat bertukar kuning kerana polis trafik ada bersama-sama kita. Yang kelima, pendidikan awal kanak-kanak. Anak-anak boleh diperkenalkan tentang warna, contohnya warna pada buah yang dimakan, pada kereta yang dinaiki, pada mainan yang mereka main setiap hari dan juga pada baju yang dipakai pada setiap masa. Ulangi soalan secara kerap. Pasti mereka cepat tangkap. Ajarkan bunyi binatang dengan gaya masing-masing. Sebut perkataan kiri dan juga kanan setiap kali pakaikan baju dan ketika melangkah kaki ke bilik air. Yang keenam, pendidikan sejarah. Bila membawa anak-anak ke muzium atau tempat-tempat bersejarah, terangkan fakta, bukan auta. Pasti kita selaku ibu bapa perlu bersedia dengan ilmu.
sebelum kita decide nak beli tiket ke Muzium Padi, pastikan Google dahulu sejarah penanaman padi di Malaysia. Terangkan kepada mereka tentang salasilah keluarga. Siapa itu bapa saudara, sepupu, anak sepupu dan seterusnya untuk mereka memahami salasilah keluarga. Yang ketujuh, pendidikan geografi. Kenalkan kepada anak-anak tentang negara dan kedudukan negeri dalam peta. Sekurang-kurangnya, mereka tahu kedudukan negeri dalam Malaysia. Kita juga boleh mengajak anak-anak untuk memperhatikan tumbuhan di sekeliling kita. Contohnya, kelapa ditanam di tepi pantai, pokok bakau di kawasan Paya, kiambang di Tasik, kaktus di gurun, dan mengapa sawah padi banyak ditanam di Kedah? Itulah sebahagian cabang ilmu yang boleh kita kongsikan sesama anak kita. Ini bukan perkara baru dalam diary kita sebagai ibu bapa. Tinggal sahaja bagaimana kita menerapkan nilai ilmu ini secara konsisten dan membentuk tabiat seharian. Nilai tambah yang boleh kita isi dalam jiwa anak-anak ini boleh diterapkan melalui pendekatan komunikasi dan pemerhatian secara berterusan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, baginda ada menyebut yang bermaksud, setiap anak yang dilahirkan itu umpama kain putih. Ibu bapalah yang mencorakkannya, sama ada menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.